الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kamilah yang menjadikan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Namun amat sedikitlah di kalangan kamu yang bersyukur. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dikasihi lagi dihormati Tuan Imam dan pengurusi staf-staf pimpinan masjid, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu dan selamanya, mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah, dengan keizinannya, malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita mulakan dengan solat maghrib berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sebab itu saya sebut kita kena panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam keadaan macam ni, dalam keadaan kita diuji dengan penyakit dan virus macam ni, Allah Subhanahu wa taala masih lagi jemput kita jadi tetamu, untuk dijemput datang ke rumah dia. Dan sebab nak jadi tetamu Allah ni bukan semua orang boleh jadi tetamu. Dan kena ingat, macam gitulah, kita nak ajak orang datang rumah, tak? Aduh, kita tersaja ajak sesemua orang datang. Tak ada tuan, kita pilih orang tu nak ajak datang rumah. Tak ada dia ajak mak pet, kan? Budak-budak Instagram datang rumah tu. Tak ada tuan-tuan. Taruh buat air kat dapur, TV gitu dia angkat keluar. Main tu. Jangan buat pasal. Tak? Sebab tu nak jadi tetamu ni bukan semua orang. Yang betul-betul ini kan pula tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tetamu Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala pilih betul-betul yang betul-betul boleh jadi tetamu dia, Allah jemput. Dalam keadaan sekarang ni yang banyak orang guna alasan. Alasan sekarang untuk tidak datang masjid cukup kukuh. Itu. Buat alasan kan? Kau tak pergi semayang masjid. Musim payah sekarang ni, payah nak pakai emas lah, nak pakai apa lah, payah leceh tu. Lagipun kau boleh bermain dalam masjid tu dia tu. Baik main yang rumah tu. Yang benar tak ada penyakit pun dia tak datang masjid juga. Itu je, tuan. Sebab tu musim-musim sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, Allahu akbar, kita diuji kan. Ni baru ni ni. Pakai emas ni wajib ni. Sebelum ni sunat muakkad.
Kan? Cuba masa tengah tak pakai tu kan, tiba-tiba bersin ataupun batuk tu tengah orang ramai tu. Mbak, yang keliling tu pandang kita macam nak jatuh je mata tengok gitu tu. Padahal kita batuk biasalah, tak batuk, memanglah batuk. Kadang tu yang tengah ramai tu biru muka nahan batuk tu. La ilaha illallah, bayang tu. Allahu akbar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya kata, saya sebut selalu, kita kena panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah masih lagi memilih kita, beri kita ruang, beri kita peluang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yo, nikmat tuan-tuan, nikmat ni tuan-tuan, yo, macam saya sebut nikmat sihat ni, tuan-tuan takkan rasa sekarang melainkan bila dah sakit. Betul tak? Nikmat sihat ni tuan-tuan tak boleh rasa sekarang, melainkan tuan-tuan sakit baru tuan-tuan tahu nikmat sihat tu macam mana. Oh, jemaah bahasa tuan. Tu masuk sakit tadi tuan-tuan pergi hospital tengok. Ke hospital kan, hospital tu tempat paling banyak orang menyebut Allah. Pergilah mana kata pun Allah. Allah. Rajin menyebut Allah tu. Sebelum masuk hospital tu tak ada menyebut Allah dia. Nyepak batu pun melatah ke muka dia sebut ni. Tak dulu sebut Allah dia. Tapi duduk hospital tengok Allah. Allah, nampak? Tuan-tuan. Sebab tu nikmat sihat tak rasa sekarang. Bila mana sakit baru kita tahu nikmatnya sihat ni. Tuan-tuan, kadang-kadang ada yang bila sihat ni tak belajar, bila sihat ni tak mengaji, bila sihat ni tak semayang. Tuan-tuan, bila sakit agak-agak semayang ke tidak? Tuan-tuan, pergi tengok. Bukan kita kata nak tuduh, kan kita kata tuduh marahlah orang. Dia kata takkan semua orang hospital tak semayang. Yang mana faham lah kan. Kan? Bukan semua, kebanyakan yang ramai. Kita tengok dia nak semayang macam mana tuan-tuan, dengan wayah ada berbelit. Nak bawa tu tiang tu botol tu pergi bilik air pun bawa tiang air tu pergi semayang, pergi bilik air. Macam mana nak semayang agak-agak kalau tak ada ilmu? Tuan sah kata hospital dia tak boleh duduk atas kursi, dia tak kerti semayang kalau tak belajar. Dia dah sakit kan, dah sakit dah duduk atas kursi pun datang masjid. Tak apalah, alhamdulillah lah. Tapi mula-mula dia datang kalau tak belajar payah menyusahkan orang. Sab tak ke mana, apa tak ke mana, ikut dia pun semayang. Tuan-tuan, sebab tu kena ingat tuan, nikmat sihat ni sekarang kita tak rasa. Sebab tu kata saya buat ayat yang mula-mula saya baca tadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul, katakanlah wahai Muhammad. Kata ni maknanya dakwah bilisan, cakap, katakan wahai Muhammad, qul huwallazi ansha'akum. Kamilah yang menjadikan kamu. Makna jadikan kamu ni daripada tak ada pada ada. Ni kita ni ramai ni kan. Dulu mana ada? Tak ada. Dan Allah SWT takdirkan kita, Allah SWT takdirkan bagi amanah kita jadi manusia. Jadikan kita orang hidup atas muka bumi ni. Bayangkan kalau kita ni tak jadi orang. Jadi itik, jadi kayu, kan, jadi sayur, jadi tar jalan, macam mana agak rupa. Daripada tak ada pada ada. Memang itu. Bukan sekadar kul huwallazi ansha'akum tu makna menjadikan tu, bukan jadi sekadar jadi. Jadi daripada kecil sampai ketua tu. Sempurnakan sifat. Enggak. Sempurnakan sifat tu. Jadi kul huwallazi ansha'akum. Dakwah pakai mulut, beritahu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian aku jadikan, aku berikan kamu pendengaran. Pendengaran ni sebab telinga ni, pendengaran ni Allah SWT bagi ni tuan-tuan supaya kita dengar. Dengar ni benda-benda elok, orang mengaji, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar apa orang cakap, nasihat agama, dengar. Nampak? Wa ja'ala lakumus sama' wal absara. Kemudian kami jadikan pula mata, penglihatan. Tuan-tuan, sebab kenapa Allah SWT sebut telinga dulu baru sebut mata? Sebab telinga ni kan, bila kita cakap telinga dengan mata, lagi mudah telinga daripada mata. Bila dakwah ni dengar kan lagi mudah.
Sebab tu dalam duduk ramai ni kan, kalau nampak orang tu pejam mata, makna khusyuk mendengar tu. Jangan buruk sangka lah kan. Jangan tertegur tu, memang tengah khusyuk tu. Makna mata ni Allah SWT jadikan supaya kita lihat keindahan alam, lihat kehebatan Allah SWT. Ya kan, ada kita tengok kan, ada 6 perkara, kalau tak silap saya, kalau salah betul kan, 6 perkara yang bila kita tengok kita dapat pahala. Yang pertama apa? Kaabah. Tengok Kaabah tu dapat pahala. Tu bila semayang depan Kaabah tu kan, jangan buat warak tengok bawah, tengoklah Kaabah tu. Kaabah tu kiblat kita kan, tengok Kaabah, jangan tengok kren sebelah tu. Kan, tu lekor pula kren tu berapa tinggi bangunan tu, gak 30 kan. Memang ya Allah kata, kalau jatuh dia fikir yang itu tak boleh lah kan. Tengok Kaabah tu. Kan, kemudian tengok muka mak bapak, ibu bapa itu pun dapat pahala. Ada mak bapak ni guna peluang sesuka cuti balik kampung, dapat tengok muka pun pahala tuan. Tengok Quran pun dapat pahala. Tak baca, tengok dapat pahala. Balik rumah kan, buka tengok Quran. Ya, anak tidur dah ya? Belum bang, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Bang, anak tidur, sadaqallahul azim. Dah habis itu pahala. Pun dapat pahala. Apa lagi? Tengok keindahan alam pun dapat pahala. Tengok keindahan alam, Allah cipta macam mana bukit bukau. Masa saya kat Jepun tu kan, banyak kali saya duduk, saya tengok lekor, saya tengok kan bukit, sambil-sambil menyumpah Jepun tu lah. Pasal banyak nak bukit, laku penat kayu sikar tu. Masih banyak bukit, bila nak turun bukit, sini bukit keju kan. Tu yang, tapi cantik lah pemandangan Jepun tu. Kita tengok, ya Allah, tengok hutan dia bersihnya Jepun tu. Saya dah cerita dah kat sini macam mana bersihnya Jepun tu. Tengok tu semua, masuk keindahan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pun dapat pahala. Tengok muka bini gitu pun dapat pahala. Tengok muka kata Nabi SAW, syahwat kalau letak tempat yang haram dia jadi dosa. Kalau letak di tempat yang halal jadi pahala. Kan kita tengok bini kita tu dapat pahala tu. Bini pula kalau senyum pada kita tu, nescaya Allah SWT akan melihat dia dengan rahmat Allah SWT. Nampak? Cuma malam ni tak ada bini, tak ada lah, muslimat tak ada, tak tahulah dia. Kita tengok muka bini tu dapat pahala. Tapi kata Tok Guru saya dengan syarat kena bini kita, bukan bini orang. Kan, jangan tengok bini orang kata lawa, salah perbandingan. Memanglah tengok bini orang lawa, pasal kat luar dia make up. Bini kita bandingkan kat rumah tu, mana nak sama tak? Ada pernah tengok bini kita make up, bawa pakai cantik, nak gana ya, masak kat dapur. Aduh, tak adalah, pakai baju kelawar tu lah, itu pun nak lusuh lah. Baju kelawar tu lah dia. Rambut pun sanggul lah macam KLCC tu, main tu. Masak tu pun dapat pahala kan. Batu kena lihat. Allah SWT jadikan mata untuk kita lihat. Wal absar wal abidah, dan hati. Hati ni makna perasaan. Supaya kita reti, dah beri telinga, dah beri mata, dah lihat, dah dengar, rasa pula. Supaya timbul rasa syukur dalam diri kita. Selama ni Allah kita nikmat cukup banyak, kena rasa syukur. Sebab tu supaya kamu rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT beri pada kita. Tapi kata Allah SWT, qalilan ma tashkurun. Qalilan ni makna terlalu sedikit. Kira dalam nisbah 100 tu ada 2 orang. Bagi mudah faham lah. Nak bagi mudah faham 100 tu ada 2 orang yang betul-betul syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Qalilan ma tashkurun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Batu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebut sekali lagi, dalam keadaan kita diuji dengan virus, dalam keadaan kita diuji dengan berbagai-bagai sekarang ni, tuan, ya Allah SWT pilih kita lagi.
untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Satu hal, dua, satu. Yang kedua, kita boleh datang ke dalam dalam datang masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan nak kejar jemaah ni, sembahyang jemaah ni bukan senang. Dapat hari Khamis, ini jam juga jalan you. Dia pasal bayar kereta tak bayar, rumah tak bayar, tu duit banyak lebih tu kan. Tu berjalan dia kerja tak? Tak boleh rezeki masing tak? Jam nak jalan hari ni tuan. Tuan. Dan masih lagi begitu. Sebelum kata Nabi SAW dalam satu hadis dia. Kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, iza syakhasal basar wa hashrajas sadr wa sya'arral jid sabi' fa inda zalik man ahabba liqa' Allah ahabba lahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha lahu liqa'ah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, iza syakhasal basar, apabila seorang manusia mata dia tak beralih dah. Ni mata tu tak beralih, tengok tegak. Syakhasa ni makna terpacak tu, tegak tu, tak galih-galih dah. Jam tu betul tu. Main baru mukadimah dah 8.25 tak. Kata isyak kena berhenti lah tu. Main dah tak. Terkejut tengok jam kan. Syakhasa ni makna mata tu tegak tu, dah tak beralih dah, tak bergerak dah tuan-tuan. Tak salah masa tu buah tangan. Pak Lang ada ni Kona tak? Kona. Ada ni Pak Lang. Ada ni. Masa tu tak ada dia tertanya tu. Tak payah tertanya dah. Buang masuk je. Mata tu dah tegak, tak beralih dah tuan. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, mata tu akan melihat perjalanan terakhir roh berpisah daripada badan. Allahu Akbar. Tu ada tengok roh keluar tu jalan Nabi. Habis tu. Lepas tu sunat lepas orang meninggal tu tutup mata supaya jangan lama dah koreh tak boleh tutup dah. Dia boleh tutup mata. Sebab orang mati memang mata tu buka. Yang mati mata pejam ni drama Melayu tu. Allahu Akbar. Semua mati dalam iman main tu. Kata Nabi SAW, wa hashrajas sadr, apabila dada mula berombak. Dada tu tarik nafas tu kan, macam tak ada, macam udara ni dah tak cukup datang dunia ni. Tarik nafas tu. Kan orang nak mati kan kita tengok. Selalu siapa yang ada pengalaman tu tengoklah. Kenapa? Saya masuk ke hospital tu kan, masuk hospital kerajaan. Petang tu saya tengok dah orang tua tu ada 2-3 katil langkah tu, tengok badan dia lagi besar pasal tuan. Dia dah tarik nafas dah petang tu. Malam tu dalam buku seboleh saya nak pergi mayang lah, saya nak pergi kuncing. Dia dah tutup dah dengan tirai. Tirai bukan tirai tu, tirai yang pakai tolak tu, yang dua papan tu tolak tu. Pakai godor kan. Lalu tu celah tu nampak lah ada 3 doktor tengah menguruskan dia. Yang perempuan tu duduk atas perut dia tu. Doktor tu perempuan kecil tu, duduk atas perut dia mengepam dada tu. Bagi. Ni kuasa Allah SWT tuan. Kita duduk sebelah, napas macam biasa ya. Tapi orang yang nak mati ni, berombak ni dada ni, cari napas, tak ada napas. Tu makna rezeki dah semakin tak ada dah. Itu. Rezeki ni termasuk dengan napas, udara ni semua rezeki lah Allah Ta'ala bagi tu. Kan, cuba bagi makan, melambat-lambat makanan. Kan, sebut ya pun udara tak ada, pun tak guna lah. Betul je. Nak makan apa udara tak ada. Tak boleh nak bernafas. Ni kata Nabi SAW, wahas rajas sadr wasya'arral jil, kulit-kulit mula menggigil. Allahu Akbar. Bukan badan menggigil tuan, bukan kulit menggigil tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kenapa menggigil tuan-tuan? Sebab sakitnya sakaratul maut. Sakit tu, kulit tu menggigil. Punya sakit. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tak pernah lalu ke
kesakitan, bila dia lalu, bila datang sakaratul maut, dia tahu inilah dia sakaratul maut. Orang muslimat, bini gitu, bersalin, anak bersalin, sakit bersalin tu pun, dia rasa sakit tu. Tapi bila datang sakaratul maut, dia tahu inilah dia sakit sakaratul maut. Orang yang pernah kena potong kaki kencing mani, contohlah, ataupun kena masuk buat kemoterapi. Sakit tuan. Tapi sakit sakaratul maut ni dia tahu inilah dia sakit sakaratul maut. Tuan rahmatullah sekalian, dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub tulisan Imam Ghazali, satu hari Umar Al-Khattab datang jumpa Ka'ab. Ka'ab tanya, Ka'ab Al-Akbar, wahai Ka'ab, ceritakan aku tentang maut. Baiklah, kata Ka'ab. Umar tu kira Perdana Menteri lah kan. Datang jumpa Ka'ab ni orang biasa. Apa Umar tak tahu ke? Umar tahu, tapi sesekali tu nak dengar lah nasihat daripada kawan. Sebab tu macam kita ni kadang-kadang bila semak kepala jumpa kawan minta nasihat. Bila orang tegur kita jangan marah. Marah tu, main-main tu. Dapat yang tegur kita dah udak. Lagi kita marah. Kan? Itu satu hari kata ulama, tak tahu saya sebut. Dia kata kalau boleh kita doa dalam satu hari ni, adalah orang tegur kita atas kesilapan kita nak buat tengah beramal, buat amalan ni. Dalam kita tengah beramal ni, minta ya Allah, lorong kalau seorang tegur aku kalau aku silap dalam beramal. Gitu. Kita budak-budak dah tegur, kata pak cik, salah tu, ambil wuduk salah tu. Kau budak-budak apa kau tahu dia tu? Aku makan garam daripada kau dia tu. Aku makan garam dulu daripada kau dia tu. Dia tak tahu yang makan garam banyak lembu. Kan? Tuan. Allahu Akbar. Lepas tu kena tuan, biar gitu berlapan ada tu kau tak apa. Silap gitu kan, manusia. Siapa yang kat sini tak ada dosa, tak ada buat silap? Cuba angkat tangan nak tengok muka ni. Semua kita buat silap. Kadang dengan pasan, dengan tak pasan tu. Lagi baik orang tegur sekarang daripada kita berdosa sampai di akhirat. Lebih baik tegur sekarang, boleh kita berbetul. Tuan-tuan. Lepas tu bila ada orang tegur kita syukur, alhamdulillah, terima kasih, patut kena belanja makan KFC. Dan jadi katakan, wahai Umar, maut ni seolah-olah ada seorang lelaki memasukkan kayu ke dalam mulut seseorang sampailah ke perut. Dan mulut dia kata, dan kayu itu berduri serta dia berdahan. Dan kemudian kayu tadi direntap daripada mulut, lalu yang duri tadi menyangkut, apa yang tinggal akan tinggal, apa yang tersangkut akan tersangkut. Allahu Akbar. Kata Imam Abu Hanifah, maut ni seolah-olah ada pohon tumbuh daripada dalam pokok sehingga keluarlah ke mulut. Dan pohon itu berduri, kemudiannya ada akar, dahan, turut berduri menyangkut organ-organ dalaman. Contohlah hati, pankreas, limpa, buah pinggang, jantung, semua sangkut. Lalu direntap daripada mulut. Begitulah keadaan orang yang mati maut. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, maut yang paling ringan, sakaratul maut yang paling ringan, seekor kambing tersangkut di jeri pagar berduri, pagar jeriji, pagar duri. Kambing tu lalu lepas juga, tapi lepas dalam keadaan macam mana tu? Kambing tu lepas dengan keadaan cala bala, sangkut apa semua tu. Itulah maut, sakaratul maut yang paling ringan. Kata Nabi SAW. Mbak tuan, Allahu Akbar. Lepas tu sakit ni sakaratul maut ni. Cuma orang yang dah rasa je boleh cerita. Cuma bila dah rasa tak balik dah lah. Kan saya sebut dah sebelum kuliah ni. Dan orang dulu, kalau orang dulu kalau meninggal tu dia kata jangan kau biar gelap rumah kau, dia tu. Kan kejap lagi roh balik kan, dia kata sedih dia tengok rumah gelap, dia tu. Saya dah cerita dah sebelum ni. Nampak? Tak ada mana roh balik tu. Roh tak balik, dia masuk alam lain dah. Tak ada. Tapi lampu tetap kena buka. Takut orang imbat kasut, imbat baju, habis semua dia imbat ni. Dan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Satu hari Imam Hasan Al-Basri berjalan, beranak tengah menangis.
Nangis anak-anak. Saya tanya, kau nangis kenapa dia tu? Dia kata, kami baru je kehilangan ayah, abah baru je meninggal dia tu. Abah ni orang baik dia tu, tak suka musuh dengan orang. Tak ada, jarang lah kalau jumpa kat kedai kopi pun cerita politik pun jarang gitu. Contoh lah kan. Dia contoh. Baik orang ni dia tu. Kami ni kalau apa-apa bergantung dengan ayah, dengan abah tu. Nak apa, nak beli motor, utang PTPTN semua abah. Contoh. Sekarang abah dah meninggal, tu kami sedih tu dia tu. Kami kehilangan seorang abah yang baik. Kata Imam Hasan Al-Basri, sepatutnya sekurang-kurangnya dia kata, abah kau sudah bertemu dengan kengerian sakaratul maut. Bila dia dah bertemu dengan kengerian kesakitan sakaratul maut, dia sudah terlepas daripada salah satu azab. Dan sepatutnya kamu menangis untuk diri kamu, sebab kamu belum lagi bertemu dengan sakaratul maut. Tuan, main-main. Mbak, Allahu Akbar. Maut ni sakit. Boleh elak? Tak boleh elak. Nak kurang? Boleh. Apa doa dia? Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan aku dalam sakaratul maut. Dan dirahmati Allah sekalian, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tashannajat al-asabi', dan jari-jari mula kaku. Tu jari tu mula kaku tu. Kan kita tengok orang nak mati kan, tangan mana dah main dah, tak main dah, jari tak main dah ni. Dia jari tak main tu, dia kena ikut turutan tadi lah, daripada mula tadi kan. Jangan duduk-duduk dalam masjid tiba jari tak boleh bengkok, kata lah mati aku mati. Itu bukan sakit sakaratul maut, tu Daud. Kan? Dia nak mati tu. Jari ni tak boleh main dah. Tak boleh main dah. Koreh dah. Tak boleh buat apa dah. Tak cari, saya pernah sekali dengan arwah mak saya tu, Allah yarham mak saya tu. Saya masa dia nak meninggal tu, ujung-ujung tu saya pegang, memang pegang tangan dia. Koreh ni jari-jari. Masa tu kita tak apa nak reti kan. Pegang tu, kata mak kenapa tangan tak boleh, tangan koreh nak kata kan. Bertenang lah mak, tenang. Kita tak tahu kan, orang nak meninggal, mana kita nak tahu. Sebab sakarat ni dia sibuk. Sebab tu masa tu, kalau orang nak mengaji, kalau tajwid tak betul, makhraj tak betul, jangan mengaji tepi telinga orang biasa mengaji. Semak perut dia. Dia nak tegur tak boleh. Mana? Sebab tu bisik kat telinga ni, kan sunat bisik kat telinga tu. La ilaha illallah, cukup sekadar bisik kat telinga, la ilaha illallah. Bukan pergi menangis. Mak jangan pergi mak, dan hang belum nak menikah lagi lah. Semua dia cerita kan. Baru kena petang semalam, baru kena seorang budak perempuan mak. Kan? Mak baru ni yang baru dulu mak lah sibuk dia cerita sama. Dengan mak. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, jangan. Allahu Akbar. Jadi jari ni tak lekah dah. Tak boleh main dah. Kemudian kata Nabi SAW, fa inda zalik, pada waktu itu, man habba liqa Allah habbalahu liqa'ah. Barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala suka nak bertemu dengan dia. Entah. Siapa suka nak bertemu? Jadi dalam satu hadis yang lain, sahabat tanya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu tanya, ya Allah, ya Nabi Allah, dia kata kalau suka, makna suka nak bertemu dengan Allah ni, nak bertemu dengan Allah ni kena mati. Jadi siapa dia yang suka mati? Memanglah nak bertemu dengan Allah, tapi siapa dia yang suka mati? Macam kita lah tanya tuan-tuan kan, tuan-tuan ramai ni, siapa tak tolonglah, siapa yang suka mati gitu. Cuba angkat tangan nak tengok muka. Ni tak berani tuan. Mu tak berani. Jadi sahabat-sahabat yang banyak amalan tu pun risau. Memanglah suka nak bertemu dengan Allah, tapi kena mati. Siapa yang suka mati? Lalu kata Nabi SAW, bukan macam tu maksudnya. Barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah ni, maknanya hidup dia sentiasa ada bekalan untuk dia lepas mati besok. Bekalan untuk dia bawa pada akhirat. Hidup dia sentiasa melazimi Al-Quran. Cuba menghidupkan sunnah tu.
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia penuhkan hidup dia, tuan. Ya, cuba elak untuk buat dosa. Berdosa tetap berdosa, manusia semua orang ada dosa. Semua orang ada dosa. Sebab tu kata Imam Atiullah, tanda amalan kita belum terangkat, kita rasa amalan kita, ibadat kita tu dah lengkap. Sebab tu kita semayang, habis semayang tu astaghfirullahalazim, minta ya Allah ampunkan dosa aku. Sebab bimbang-bimbang dalam semayang kita tadi kita buat silap. Tu dalam kata kita semayang tu pun kita minta dengan Allah SWT ampunkan dosa kita. Bayangkan orang tak semayang macam mana. Allahu Akbar, tuan. Berapa minit lagi, tuan? 5 minit lagi? Baik, 5 minit. Sekarang kena jaga masa, main tu. Allahu Akbar. Tak habis kita sambung esok pagi ya. Esok pagi tu kan? Esok pagi tu. Esok pagi tu ada? Besok dia? Siapa tadi cakap dia tu saya sambung? Aduh. Tak ada slot kan? Betul. Nanya orang cakap 2 orang ni tak padan datang pada Kuala Lumpur tak? Boleh tak ada kalau tak sambung habis besok pagi tak? Main datang pada rumah tidur membutuh tak jadi apa kan? Datang main datang masjid lah. Lepas tu boleh kena hotel Canai. Ya tak? PKP tak? Hotel Canai tu tak jalan. Ya tak? Allahu Akbar. Lepas tu kata dia orang apa jangkaan, kebanyakan bayi akan lahir tahun depan bulan 6 meningkat dia tu. Berpunca ni semua silap PKP. Dia marah PKP tu. Ya Allah, Tuhanku ya Rasulullah. Jadi hidup dia sentiasa melazimi Al-Quran, cuba cari redha Allah, sentiasa hidup dalam keadaan ketakutan. Ketakutan ni maksud dia apa? Takut Allah SWT tak redha akan hidup dia. Ni dia kata Nabi SAW, ni dia barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah SWT, mana dia ada persiapan dah. Dia tahu besok dia hidup akan, dan bila mati akan balik bertemu dengan Allah SWT. Bekalan apa yang aku nak bawa? Kadang-kadang setengah orang dia tak suka cerita mati ni. Apa ustaz tak cerita mati. Orang lain dah bukan kata bulan lah pergi marik, dia cerita mati tak habis-habis. Mati dia kata cerita mati ni mundur. Tuan-tuan, bila kita ingat mati, kita tak tipu MC, tuan-tuan. Kita tak tipu claim. Kita tak mudah-mudah nak ambil emergency leave. Allahu Akbar. Pasal semua ni akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Ingat apa sebenarnya? Duit yang kita buat balik rumah nak makan tu pun besok Allah tanya. Kita akan melahirkan masyarakat yang lebih elok kalau kita sentiasa ingat mati. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang selalu ingat mati ni apa? Dia rajin beribadat. Allah bagi dia sifat qanaah yang tinggi. Qanaah ni cukup apa yang ada. Ada. Tak ada tak apa. Bukan cukup yang ada. Daripada dulu tu pakai kancil 660 sampai sekarang pun kancil 660. Ada rezeki ada. Tak ada dengki kat orang tu. Kan? Tak ada dengki kat orang. Pantang jiran tukar kereta tak ada nombor. Jual tanah lah tu. Itu je kerja tu. Nampak? Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang tak suka nak bertemu dengan Allah, kariha lahu liqa'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tak suka nak bertemu dengan dia. Yalah tuan-tuan, kita ni manusia pun dalam ramaikan kawan kita ni ada yang kita menyampah. Betul tak? Jangan buat warak lah. So sama ustaz pun gaduh. Kan? Dia sesama dalam ramai ni ada yang kita tengok muka tu semak lah. Ni datang lagi. Kadang saja naik motor nampak dia corner kanan tu pada rumah tu depan tu. Corner kanan tu. Kan? Tu tengah minum tu tak boleh nak lari, datang nak duduk depan meja, terpaksa duduk layan dia. Tanya sepatah jawab. Tanya sepatah jawab. Kan ada, mesti ada. Enggak. Kita manusia ni pun bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil, tuan-tuan. Kan?
Dah kita pula tak suka nak jumpa dia. Dia Allahu Akbar. Kalau dosa kita seluas lautan, Allah SWT buka pintu langit pengampunan, pintu pengampunan seluas langit. Tapi ada orang yang tak suka nak balik bertemu dengan Allah SWT. Siapa dia? Orang yang tak peduli dengan agama Allah. Nampak? Allahu Akbar. Wa la yatamannau abada bima qaddamat aydihim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni kalau boleh, mereka tak ingin mati. Sebab mereka mengetahui akan kejahatan mereka. Tuan-tuan, orang kafir, orang yang tak semayang, tuan-tuan agak dia tak tahu ke dia buat dosa? Tu agak-agak lah. Tahu tuan-tuan. Tahu. Sebab tu saya sebut musim PKP ni, kalau katalah ni, kita kata pengajaran tu, kalaulah kata ibadat, dosa dan pahala ni dia boleh dinilai dengan duit, Allahu Akbar, ni masjid ni penuh dengan orang semayang. Yang tua-tua ni tak ada, semayang depan tu kat parking tu semayang tu. Bertumbuk duduk depan ni. Imam ni jangan buat pasal lah, terpaksa adakan pilihan raya kecil. Untuk nak memilih imam dah habis betul dah tak? Seminit boleh ya? Seminit boleh. Terpaksa adakan pilihan raya kecil untuk memilih imam masjid Tanah Ratu. Dan kalau kata buat dosa tak semayang kena bayar RM50. Ni tuan-tuan ni tak pakai ni kan. 1,000 saya sebut tadi kan. 1,000 ni. Tu cerita kan, cerita tu. Tuan-tuan tak pakai, you tak pakai ni bahaya tu. Tu dia cerita tu dia tudung pun tak pakai. Nampak? Main jago tu pasal 1,000 nampak kena bayar tu. Cuba kalau semayang, katalah semayang satu waktu tak usah kata 1,000. Satu waktu kena bayar RM20. Tak semayang RM20 kena bayar. Allah, beratur tu. Ambil suruh pun ambil suruh lah, beratur tu, tulis nama. Buku tak ada tebal tu tu. Bapak besar buku tu. Kena tulis, nak tulis nama tu. Tuan-tuan, batu Allah sembunyikan benda-benda. Nak tengok, nak nilai kita. Nak nilai, nak tengok siapa dia yang lebih beriman, siapa dia yang lebih bertakwa di kalangan kamu. Tak tunjuk tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, waktu kita kena ambil iktibar, kita kena adakan persediaan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT masih terus memilih kita untuk kita terus istiqamah dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni bermanfaat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kalau ada kelapangan besok datang kalau subuh saya sambung habis sikit lagi. Kita buat PKP ni apa dia panggil? Muhasabah diri. Muhasabah diri masa musim PKP ni. Kadang kita selalu nampak benda negatif ya. Jadi kita tengok tang mana yang kita boleh ambil positif. Besoklah kata habis mudah lah kan, tak? Ya, insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa esok pagi. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.